Sekalian, hari ini kita akan belajar satu tajuk di dalam pendidikan Islam, iaitu bab sirah, iaitulah janji setiap penduduk Yathrib. Murid-murid boleh tengok pada muka surat 138, buku teks pendidikan Islam 138. Di situ murid-murid akan lihat ada dua orang, ada gambar dua orang yang sedang mencatat sesuatu di atas kertas. Iaitulah kemungkinan adalah mencatatkan suatu perjanjian yang ditemeterai ataupun yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Baik, kita tengok pada muka surat 139. Latar belakang masyarakat Yathrib. Sebelum Ustaz bacakan teks ini, mari kita melihat dan kita mengetahui apakah yang disebutkan dengan masyarakat Yathrib. Yathrib adalah nama sebelum diberikan oleh Nabi SAW bandar tersebut, iaitu Madinah. Sebelum nama Madinah, nama tempat tersebut adalah Yathrib. Tetapi bila mana Nabi SAW sudah sampai ke tempat tersebut, yakni Yathrib, Nabi menukarnya kepada bumi Madinah. Baik, tengok pada perengan yang pertama. Ustaz akan bacakan teks tersebut. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Pada perengan yang kedua, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraidah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Perengan yang ketiga, disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada musim haji tahun yang berikutnya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita boleh tengok nota kaki yang di bawah, iaitu yang ada tanda, yang ada lampu mentol tu. Ustaz bacakan, bangsa Yahudi mempunyai bilangan Nabi yang paling ramai. Namun mereka selalu mendustakan para Nabi dan membunuh mereka. Baik. Daripada kisah yang kita lihat tadi adalah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan ataupun penduduk di Yathrib ataupun Madinah. Dan perkaya tanaman di Madinah ataupun tanah di Madinah adalah sangat subur. Dan mereka kebanyakannya bekerja sebagai bertani dan berdagang. Dan bagaimana akidah mereka di sana? Mereka banyak menyembah berhala. Dan di Yathrib, antara kaum yang terbesar adalah kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraidah. Masalah mereka adalah mereka sering bersengketa dan berperang. Dan ada satu dakwaan daripada kaum Yahudi, iaitu mereka mendakwa bahawa Nabi yang terakhir akan lahir di kalangan mereka. Lalu mereka pun tertunggu-tunggu, dan penduduk Yathrib ini pun tertunggu-tunggu siapakah Nabi yang terakhir tersebut. Maka disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Dan pada akhirnya, tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki datang dari Yathrib, datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka pergi ke Mekah dan mereka berjumpa dengan Nabi SAW dan tertarik dengan akhlak baginda Nabi SAW. Lalu mereka pun memeluk agama Islam dan akhirnya mereka balik ke tempat mereka dan menyebarkan agama Islam. Nabi belum lagi pergi ke Madinah, belum lagi pergi ke Yathrib, tetapi Nabi telah menghantar utusan baginda Nabi SAW yang telah pun memeluk agama Islam daripada kalangan
kaum Aus dan Khazraj untuk pergi ke Madinah dan menyebarkan agama Islam. Baik, tengok pada muka surat 140. Maka berlakulah yang disebutkan dengan perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Yang bertemu dengan Nabi sebelum ni balik ke Yathrib, lalu mereka menyebarkan dakwah, mereka ceritakan tentang Islam kepada penduduk Yathrib dan ramai yang memeluk agama Islam. Lalu mereka patah balik berjumpa dengan Nabi SAW bersama-sama dengan membawa 7 orang. Hari itu dah 5 orang, tambah lagi 7 orang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi sangat gembira. Baik, kita bacakan pada kotak yang seterusnya. Nabi Muhammad SAW meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda Nabi SAW. Mereka pun berjanji setia. Apa dia janji setia tersebut? Murid-murid boleh tengok pada poin-poin 1 sampai nombor 6. Yang pertama, Ustaz bacakan, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair. Nama dia siapa? Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajarkan ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Bila mana mereka ni sudah mengikat janji setia bersama dengan Nabi dan tidak akan melakukan 5 perkara, dan yang keenam itu mengikat janji setia kepada Rasulullah SAW, dan mereka kembali semula ke Yathrib dengan Nabi mengutuskan seorang sahabat Nabi nama dia Mus'ab bin Umair untuk menjadi ketua di kalangan mereka supaya mereka dapat merujuk segala permasalahan agama kepada Mus'ab bin Umair. Baik, dan kita tengok kepada perjanjian Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita membincangkan tentang perjanjian Aqabah yang pertama, dan selepas itu datang pula pada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun ke-13 kenabian, seramai 70 orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk ada 5 perkara. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang ataupun susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Yang kelima, melindungi Nabi SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana Nabi SAW membuat satu perancangan yang sangat rapi ketika mana mereka yang datang daripada Yathrib
bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi mengislamkan mereka, lalu mereka balik dan menyebarkan dakwah Islam ke Yasrib.